Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, sebelum kita mulakan majlis, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Okay, so saya perkenalkan diri saya dulu. Saya STM, HQ, nama saya Fadli. Okay, so kenalkan ni dah kenal. So kita ada ni lah, yang apa ni, under bawah Madam kan? Madam Ana kan? Miss Lin. Nama dia Miss Lin. So under bawah Madam. So Madam area sini ke atau nak buat dekat Kota Kemuning? So kita ada dua jawapan tau. Subang, Subang, sinilah. Sini dekat lagi lah. So kita HQ dekat sini. So ini kita punya first meeting lepas raya. Kita nak start balik lah, refresh balik apa yang kita belajar sebelum ni lah. So okay. So biasa kalau misalnya untuk sebagai rent kita ada 7 ni je lah untuk kita punya guide. First kita ada listing, and then bila dah ada listing kena buat inspection. Bila dah buat inspection kena compile semua, and then do marketing. Bila dah buat marketing, so platform yang biasa kita guna iProperty, Property Guru, and then mudah. So bila dah market, kita dapat leads, kita pergi viewing. Bila dah buat viewing, kita akan prepare untuk closing pula. So bila close, dah bayar deposit, dah bayar booking, submit to loan, and then loan approve, baru draft SPA, stamping. So antara tu ada yang tertinggal tak? Ada tak yang tertinggal? Tu ada lagi nak tambah lagi? Ke nak repo dengan ni ke apa kan? Sebab kita kena tahu kita punya tugas sampai sini je. So bila dah stamping, so dah boleh proceed untuk claim lah. So ini kita punya tugasnya. So hari ni kita punya training untuk yang ni, untuk listing. Okay, start listing. Okay, sebelum kita start saya nak tanya seseorang dulu lah. So listing. So Naim, so listing macam mana? Ada berapa banyak listing dah ada? Saya sewa baru ni semua dah sold out. Rasanya dah tak ada dah. Lepas tu yang subsale tak ada lah. Subsale tak ada lagi lah. Banyak listing apa COA. COA listing. Okay. Macam? Saya ada yang sendiri ni ada rumah ada 4 untuk sale lah. Rumah 4, tanah 1. Dan untuk rental ada 1 je. Rental ada 1. Macam apa? Saya ada 4 yang sale. Yang rental ada. Yang ikut A lah. Yang ikut A lah. Bisa cuba? Untuk rental saya ada 2. Lepas tu, rental ada lebih kurang 20 lebih. 2 itu saya punya. Yang lain tu COA dengan orang. Lepas tu yang sale pun ada lebih kurang 10 lebih. COA dengan orang. COA juga orang. Miss Lim ke Madam Lim? Miss Lim lah, okay. Sebelum ni experience ada buat property ke memang zero? Baru mungkin dia tak tahu kalau COA apa semua. Kesian kan dia, kita cakap-cakap dia boleh. Okay, tak apa. Nanti saya ceritalah. Okay, sebab kita punya macam ni Miss Lin kita punya hard untuk jadi apa ni sebagai rent. Kita punya produk is listing. Listing ni adalah kita ada rental, kita ada subsale ni rumah second lah. Kita ada commercial pun
macam landed tanah, commercial and then factory. Kita ada macam-macam lagi lah. Tapi mostly kita kat sini kita banyak fokus kepada rental, subsale dengan new project. Okay, new project ni dekat area KL pun ada, dekat area Kelang pun ada. Tapi mostly kebanyakan sekarang ni dekat area Kelang lah. Sebab dia beza dia. Okay, kalau untuk subsale dengan rental, dia dah ada actual tau. Maksudnya rumah tu dah ada, dah siap dibina. So mungkin dia ambil rumah tu dah apa ni, lebih 5 tahun ke atas. Macam tu lah. Untuk new project pula, dia tak ada physical. Maksudnya rumah tu belum siap bina lagi. So kalau misal kata kita nak cerita dekat buyer, kita kena cerita future, apa future dia punya depan siap apa semua lah. Itu untuk new project. Dan kalau misal kata untuk subsale ni senang sikit lah sebab rumah dah ada. So kita just ambil gambar, buat video, so kita propose kepada buyer, pada tenant. Kalau dia berminat, kita proceed lah. So kita akan follow lah step by step. So okay, so saya nak cerita sikit first pasal kita punya listing. Okay, so nak check listing, Naim, macam mana nak check listing? Pergi ke apartment, Apartment, lepas tu? tengok betul kalau ada orang dekat board ke apa yang ada nombor telefon, kita boleh ambil gambar semua. Nanti kita follow up. Okay. Tu yang lain mudah lah, mudah. Tu referral kawan-kawan. Media sosial kita buat posting. Tu dari situ ada orang DM ke semua. Tu ada Facebook, macam tu lah, something like that. So nanti diorang akan contact kita lah. Dia tanya awak property agent ke, ataupun dia tanya mana-mana awak ada lokasi kat sini. Yang penting kena aktif lah. Okay. Biasa kalau misal kata senang kita nak cari listing adalah dekat mudah. Okay. So bila cari dekat mudah, memang mudah lah. Nama pun mudah.my. So kita tengok kita untuk search untuk buy ataupun untuk sell. Okay. First kali kita tengok dulu. Okay. Kalau katakanlah untuk sell, kita target nak cari apartment ataupun kondo. Select area. So kalau kita sekarang ni dekat Bukit Jalil, saya cari dekat Bukit Jalil. Okay, dekat sini ada dua section satu private dengan company. Kita ambil dekat bahagian private. Okay, sebab apa bahagian private? So mostly kat sini kebanyakannya boleh katakan sini owner rumah. Ada juga yang agent yang akan berlakon sebagai owner dekat sini. Tapi kalau dekat bahagian company, memang semua agent lah. Mostly kat sini kalau ni. Kalau misal kata nak listing ni, kena code A dengan dia. Okay. So sini private. Okay, so saya tunjuk sikit. Co-agency Co-agency. Co-agency. Ya. Okay, so nanti yang ni pun saya akan share juga lah. Okay, so ini platform yang kita guna lah untuk marketkan kita punya listing. Okay, so untuk cari listing paling senang kita cari dekat mudah. Sebab mudah ni dia ada banyak area, banyak
tempat lah. So kalau kita katakanlah dekat, kalau Bukit Jalil ada 25 listing jadi kan, so kita boleh cari tempat lain, Seri Kembangan ke, boleh cari dekat Puchong ke, Kirara ke kan, sebab dia dekat kat sini Dekat sini, di bahagian private tadi saya beritahu. Ini saya ambil daripada mudah lah. Okay. So kita starting memang kita nak cari listing kita punya sendiri. Bukan kita tak nak kod A, tapi sebabkan kita nak kita punya own punya listing. Sebab target sebenarnya, agensi target sebelum ni minimum sebulan mesti ada 20 listing. Sebulan kalau misal kata yang betul-betul full time. Kalau untuk part time biasa 10 subsale. Kalau listing. Kalau untuk rental sama juga. Target kalau misalnya ni target 20 sebulan. Memang boleh achieve. Masuk next bulan tu akan Tambah lagi. Jadi 40. Tambah, yes. Sebab kita ni kalau compare dengan agensi lain, diorang punya seorang sebenarnya bukan target 20. Seorang sebenarnya dia akan target 50 sebenarnya. Pun punya listing. Yang ni tak termasuk yang dah inspection, semua tak inspection pun masuk sekali. Janji own punya listing minimum sebulan target adalah 20. Rental pun sama 20. So target ni kita bagi berapa nak untuk kita dapatkan galakan mengatakan okay, tiap-tiap bulan I kena achieve ada 20 listing. Ada 20 listing subsale, ada 20 listing kat sini. So dia punya ratio pun kalau let's say ada 20 listing mungkin satu bulan mungkin akan kena lah 1 atau 2 listing akan ada leads masuk bila kita buat marketing. So kalau kita langsung tak ada listing, tak tahu macam mana nak cari listing, so macam mana kita nak jadi rent. So that's why bila nak jadi rent kena ada listing sendiri. So bila dah ada listing sendiri, katakanlah listing tu orang tak minat, dia nak listing tempat lain, tempat yang sama area tapi nak quality okey sikit, condition okey sikit, nak freehold, nak leasehold. So mungkin kita boleh cari beli kod A dengan ejen luar. Yang tu baru cara yang betul sebenarnya. Ini yang subsale je kan? 10 hingga 20 listing per month kan? Kalau yang rental? Sama juga? Sama juga. Sama saja. Itu adalah target sebulan. So kat sini pergi dekat bahagian private. Okay, listing agent. Boleh cari listing owner lama. Okay, so katakanlah ambil ni kan listing ni, contohlah kan Setapak Rampai, kata nama owner Brian. Kita ambil snap gambar ni semua sekali ni. Tajuk dengan apa harga, nombor telefon. Okay. Kita terus blast dekat owner. Okay, so saya minta siapa yang tak ada download dia, download sekarang ni. Message me, nanti saya tunjukkan apa dia punya fungsi. Siapa yang tak download lagi? Miss, dah boleh download tak? Yang ni, message me. Dia pakai yang ni, direct check. Ke nak baru yang ni juga? Yang ni bagus ni sebab apa? Dia ada apa ni? Business dengan ni. WhatsApp dengan business. Kalau pakai dua SIM card, satu phone, boleh pakai satu WhatsApp, satu ni. Boleh pakai je, tak ada isu pun. Tapi yang ni lagi senang lah, message me ni. Sebab dia just ni letakkan 6 kat depan ataupun 6 kosong, lepas tu terus letak nombor telefon. Tak perlu nak save nombor owner, tak perlu save. Kalau misalnya kata dah ada connection dengan owner, baru save nama dia. Okay, so bila dah download yang ni, klik balik dekat ikon dia. So kalau misalnya kata nak WhatsApp terus, letak nombor telefon saja. Terus boleh WhatsApp lah. Okay, Messi. Boleh. Ni apa? iPhone iPhone. iPhone tak ada. Ingat kat Android. Yang ni yang number phone ni pakai phone main ke ataupun yang second phone? Yang ni tak kisah. Yang tak kisah. Nak pakai main boleh, nak pakai sub boleh. Tapi biasa Miss guna yang mana? Apa ni? Kalau misalnya kita nak message new number.
Dia kena key in dulu ke atau just macam ada sistem macam tu? Kena key in dulu lah. Sebab kalau macam untuk iPhone saya tak sure, tapi kalau Android biasa saya guna yang ni. Sebab senang cerita user friendly lah. iPhone tak berapa user friendly sangat. Okay, tak apa, itu tak apa, nanti kemudian pun tak apalah. I just tunjuk je lah. So bila dah apa ni, dah download, okay, WhatsApp dekat owner. So saya screenshot, saya ambil gambar ni semua. Ada nama tajuk dia, harga, and then nombor telefon. And then saya just tanyalah, rumah masih available. Tak perlu macam hantar ayat, okay, saya ni property agent, boleh tak saya nak jual ke rumah ni kan. Tak perlu sangat, just guna ayat yang simple saja. Kalau nak guna ayat English boleh, nak guna ayat Chinese pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So yang ni pun saya just tanya sikit kan. So dia terus, kalau betul-betul owner tu memang nak jual rumah, nak sewakan rumah, so dia akan terus bagi tahu. Okay, so rumah ni akan ada menyewa apa semua. Boleh tak? Ni nanti dia bagi kita listing ni untuk kita jualkan. Okay. Dia kalau misalnya kata, kalau owner tu macam dia tak ada desperate sangat, kadang-kadang dia akan buat gitulah. Dia cakap, mana you dapat I punya telefon? Kenapa you boleh contact I? Kita cakap jujur je, saya dapat nombor you daripada mudah. Saya contact you sebab saya ada potential. Bukan kata kita dah memang ada, kita ada potential. Sebab kita nak farming area kat situ, kita nak listing dia, cakaplah kita ada potential. Sebab kita nak dia punya listing tu, kita nak marketkan dekat kita punya platform. Dapatkan dia punya detail, dapatkan dia punya gambar. Kalau gambar tak berapa cantik, yang tu kita kena pergi ni, kena buat inspection lah. Itu kemudian nanti saya akan ajar lah. Buat masa ni hanya untuk hari ni, just untuk cari listing sahaja. So ini memang nanti macam Miss Lee nanti ada madam kan. So nanti madam akan ajar lah macam mana nak buat, macam mana nak start. Saya just guide dulu. So nanti kalau misalnya macam untuk move on nanti, katakanlah nak sampai ke inspection nanti kita akan bincang dengan madam lah. So setakat ni ada apa nak tanya tak? Yang 4 ni. Asal semua dah tahu kan? Kecuali yang baru je lah. Kecuali mestinya. Okay. So bila kita dah dapat listing, apa kita kena buat? So kita kena compile dulu listing dulu. Tak semestinya bila kita dapat atau kita biar kita peram kat situ je. Kita kena compile. Kita guna untuk compile dekat Google Drive. So compile kat sini pun tak adalah susah sangat. Kita just masuk dia punya ni apa semua. Okay, want to sell, want to let, bezakan kawasan macam mana. Okay, yang ni kan Nampang Ileh. Okay, lepas tu yang ni nama di depan, harga apa semua, sebab senang kita nak cari. Okay, dekat sini ini detail dia. So detail dia, and then yang ni gambar-gambar yang ada. Okay, sebab apa bagus guna Google Drive? Sebab benda ni kita boleh share dia punya link terus kepada owner, boleh share pada buyer ataupun share pada agent. So tak perlu dah kita nak send satu-satu dekat agent, satu-satu dekat buyer. Kita send yang ni saja, link ni saja. So dia boleh buka, okay, tengok gambar ni semua. Okay, ini pula copywriting untuk post sale dengan untuk kondo dengan banglo. Okay, copywriting ni penting sebab kita nak tahu detail dia. Okay, type dia type apa? Okay, type dia mungkin yang ni kondo ke, apartment ke, flat ke. Sebab kita tak boleh letak nama semua kat sini. Kita kena spesifikkan dia jenis kondo ke, apartment ataupun flat. Dan dia pula sama ada dia freehold, leasehold atau boleh reserve. Kita kena tahu. Sebab benda ni penting. Sebab kalau kena dengan Malay Reserve ni, yang ni bahaya. Sebab Malay Reserve ni hanya Melayu semenanjung saja yang boleh beli. Leasehold pun kena ambil tahu juga. Leasehold sama ada leasehold bumi atau leasehold non bumi. Kalau leasehold bumi, non bumi nak beli tak boleh. Memang tak boleh nak beli. Akan ada isu. Okay, size dia berapa, blok berapa, level, berapa bilik. Semuanya semua lah. Semua kena fill out lah. Okay, setakat untuk compile, ada apa isu tak? Siapa yang dah compile kat sini dah?
Sana. Kursi tu tarik. Banyak pak. Okay. So dekat property ni. So kalau yang baru tu macam Misli jangan risau, nanti yang ni pun saya boleh share kat you lah. Nanti you boleh baca nanti lah. Ni Jamal. Jamal kan. Baru sampai kan. So ini tadi kita ada bincang pasal ni lah, cara cari listing. So yang apa ni nanti saya akan share. So nanti boleh baca lah. So ada free nanti boleh baca. Sebab cari listing senang je. Setakat ni anda haji ke anda ni Syah? Anda lay. So setakat ni lay dah hajar ke atau macam mana? Baru first time. Okey lah. So ini kita cara ni lah, cari listing lah yang guna mudah punya ni lah. Ada experience dalam bidang property? Ada experience dalam bidang property? Ada sikit. Daripada agensi mana semua ni? Sektor direct pemaju. Oh, direct pemaju. I see. Yeah. Apa yang ni lebih kepada subsale lah. Kalau projek nanti boleh tanya dengan Lay lah. Ini cari listing. Cari listing. Sebab kita cari listing senang. Kita cari listing dekat mudah. Target sebulan sebenarnya untuk subsale minimum 20 lah. 20 listing. Tak kisah ada inspection kata tidak. Tapi own punya listing maksudnya ada direct dengan owner. Mesti minimum 20. Itu target lah. Kalau tak achieve pun jangan takut lah, tak ada paksaan kat sini. Tak adalah nak kata kena marah kan, tak ada dah. Okay. So ini saya buat property funnel jugalah. So listing-listing mana yang available, okay, biar kosong. Kalau dah merah ni maksudnya dah sold lah. Senang kita boleh check. Okay. Okay, bila dah dapat apa ni listing, apa kena buat? Selepas kita compile semua kan. Okay, owner cakap, okay, saya nak jual harga 300,000 rumah apartmen. Tapi bila kita iklankan dekat sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak ada siapa pun call. So kita sebenarnya bila dah dapat apa listing, kita sebenarnya kena check market value. Okay, market value terkini. Sebab market value dia ikut pada harga jualan yang terkini. So kalau misal kata sebelum ni dia beli harga 20,000. Lepas tu dia suka-suka hati dia kata dia nak jual 300,000. Dia tengok pada transaction juga. Okay, saya tunjuk So kita akan guna Bricks untuk check transaction yang terkini lah. Okay. So tengok kat sini kan, teratai mewah. Kita boleh lah apa benda ni. Bang jangan bang, nanti saya share bang. Saya share, jangan risau. Saya share. Saya just tunjuk je. Okay, so dia akan keluar macam ni transaction. So kita akan carilah. Kalau nanti saya teratai mewah kan, bila saya klik, dia akan keluarkan senarai harga kat sini yang jualan yang terkini. Kalau dekat Seven Giant, ada. Boleh? Buat saya punya Seven Giant punya tu rate berapa? Jangan tanya saya. Kena check kat Bricks juga. Kena tahu macam dia tak boleh suka-suka kata saya berjaya. Dia kena spesifik. Saya berjaya, apartmen ke, jalan ke. Kena tahu nama apartmen tu. So kena letak sini nama apartmen. Macam ni kan, setapak Kuala Lumpur kan. Dia kena letak nama apartmen dia, teratai mewah. Baru boleh masuk. Baru dia akan keluarkan dia punya apa ni, transaksi dia. So kalau kita tengok sini kan, okay, dia nak jual 300 tapi harga maksimum kat sini pun lebih kurang dalam 255 je. So kita boleh guna pakai kat sini 255. Sebenarnya market value bukan depends kepada sini tau. Bukan depends kepada Bricks. Dia depends kepada valuer bank. Kalau katakanlah kita tunjuklah memang kat sini 255 kan. Tapi valuer bank tu cakap tak boleh. Saya boleh bagi 230. Itu kena follow. Tapi bagusnya beza valuer berbeza dia punya value. Ada bank, ada valuer yang boleh bagi sampai 300 boleh. Tetapi risiko dia kalau berlakulah tiba-tiba pembeli tu bankrupt ke apa semua kan, valuer tu akan tanggung.
So that's why valuer ni dia tak boleh suka-suka hati bagi value tinggi-tinggi sangat. Dia akan ikut follow pada transaction. Kecuali lah kalau let's say macam rumah ni ada buat penambahan ke, tiba-tiba daripada 657 square feet naik sampai 900 square feet. Dia tambahkan, dia besarkan rumah apa semua kan. Yang tu mungkin value boleh ambil apa ni, dia tambah juga. Ataupun rumah tu dia renovate cantik, ada tambah aircon apa semua, dia naikkan value pun boleh juga. Ini adalah just kita punya guide menunjukkan ini Mr. Owner, kalau misalnya kata harga 300 mungkin tak boleh jual. So mungkin kalau 255 mungkin boleh jual. Bagus lah dia cakap kan. Sebab kita dah ada proof mengatakan ini adalah transaksi. Bukannya kita macam kita tipu dia, sebenarnya transaksi kat sini 180 je. Tak ada proof kan. So ini adalah hitam putih kat sini. So marketing pengiranan. So ini kita guna inilah. Ni saya just tunjuk je lah. Sebab sini saya tak nak cerita banyak sangat. Sebab nanti boleh baca kan. Sebab kalau kat sini sebenarnya saya nak tunjukkan lebih kepada cara nak buat. Cara macam mana nak cari listing. So saya akan ajar macam mana nak cari listing yang sebenarnya. So yang ini setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Bricks berbayar sekarang berapa? Tak sure. Market value bila tanya valuer ke, tanya banker ke. Kalau misal kata kita just nak tahu dia punya roughly apa semua kan, cek kat sini lah. Dekat Bricks lah. Tapi kalau kita dah dapat case, memang kita rasa memang boleh jual, direct tanya pada banker terus. Sebab banker lagi tepat tau. Sebab apa conversation semua kena pakai WhatsApp ataupun SMS sebab kita nak ada bukti. Kita hantar value kat dia, kita hantar detail kat dia, dia cakap boleh tak dapatkan harga 300. Dia reply balik, boleh 300. Tapi bila kita check value dekat Bricks 255 je sebenarnya maksimum. Dia ikut pada banker tu. Sebab valuer dia, sebab different banker, different dia punya valuer, tak sama. Kalau cerita dengan saya kan, rumah macam ni tapi value tak dapat lah, susah nak dapat apa semua kan. Kalau cerita dengan saya, tak ada benda yang susah. You kena cari juga. Kalau let's say kalau misal kata baru tanya dua banker, banker tu cakap takkan dapat lah harga value macam ni. Cari lagi sampai 10. Minimum saya akan cari 10 banker. Sebab banker ni dia ada valuer dia macam-macam. Bila tanya banker kan tanya valuer ke atau Valuer. dia tanya valuer juga? Sebab banker dia untuk loan saja. Valuer dia lain. Dia department yang lain. Macam kami yang baru, banker dia layak. Dia bukan kata layan tak layan, dia macam ni tau. Kalau betul-betul kita ada serius punya macam, kita tanya leader. Leader, macam mana saya ada listing macam ni. Listing ni memang bila check dekat Bricks over market value. Yang tu rasanya boleh abaikan. Ataupun kita hold dulu. Jangan fokus sangat yang tu. Tapi kalau kita check dekat Bricks, benda tu memang below market value. So bila below market value, yang tu baru kita fokus. Baru kita tanya pada banker. Banker, value sini dapat tak? Macam ni sekian. Kalau let's say tu hantar je lah ke beberapa banker. Ataupun kalau misalnya kata tak sangat, hantar kat saya boleh, saya boleh tanya. Hantar kat Haji ke, hantar pada macam GTM ke kan, leader semua dia kan. Berani dia orang tak reply. Berani dia orang tak reply. Biasa dia akan reply lah, sebab benda ni tak susah pun. Sebab dia bila dapat kita punya macam kita dah letak macam ni kan, detail ni kan. Kita letak nama kondo apa semua, build up apa semua, dah bagi detail ni lengkap. Lepas pada banker sebenarnya dia just copy hantar balik kepada valuer je sebenarnya. Ada valuer yang cepat dia akan reply cepat, ada yang lambat, biasanya besok dia akan reply. Better kita tanya direct valuer lah kalau kita ada contact. Tak, sebenarnya bukan direct valuer, banker juga. Banker sebab valuer dia tak tahu sama ada dia ada banyak panel bank sebenarnya. Sebab kita nak buat dengan satu bank. Contoh kalau nak buat RSB tu, RSB mana? RSB Bukit Jalil ke, RSB Kota Kemuning ke. Sebab kalau kita just tanya pada valuer,
Value tak tahu dia nak hantar ke mana. Sebab kita kena tanya banker dulu, banker yang akan dapatkan. Kelulusan daripada banker, kelulusan daripada bank, bukan daripada valuer. Valuer ni just macam guidance pada dia orang, okay, boleh dapat market value macam ni. Beranilah nak loankan dia punya duit dekat peminjam. Kita tanya mortgage pun tanya banker juga kan? Tak, mortgage memang banker bang. Mortgage ni broker. Mortgage ni dia buat semua. Dia buat RHB, dia buat public, dia buat Maybank, dia buat CIMB. Kalau banker dia kerja dekat satu bank tu je. Mortgage semua. Sebab itu senang, kalau senang kita hantar pada mortgage je, senang. Sebab dia hantar pada semua. Kalau kita hantar pada mortgage, dia confirm dia dah hantar minimum pun dua bank. Dua bank dia dah hantar. So dia akan fokus pada bank yang mana yang dia rasa memang dia dah tahu dah. Mortgage ni dia dah tahu dah, okey. Dapat buyer macam ni, okey, aku hantar pada ni. Kalau dapat rumah low cost, okey, aku hantar pada public and bank. High rise, okey, Maybank, CIMB. Ya. Ada apa lagi tak? Sebelum kita nak pergi next. Di sini sudah masuk grup ke atau belum? Belum lagi kan? Boleh akan keluar macam ni lah. Dari mana? Ini ada keluar. So kita pilih check listing. Kita pilih dulu tempat, kawasan, nak apartment ke kondo. Prototype ni tak payahlah, search. So dia akan keluar dua lah. 3, all private dengan company. Kita pilih dekat bahagian private. Sebab ini kebarangkalian jadi owner tu adalah dia macam 80% boleh katakan owner lah kat sini lah. Tapi ada juga yang jenis yang macam dia berlakon jadi buyer kan. Dia kalau misal kata description ni sikit-sikit macam ni kan, ini boleh katakan owner lah. Tapi kalau dia punya macam Aisyah ni, kalau macam ni kan, dia punya detail lengkap, WhatsApp kan. Yang ni mungkin dia ni agent. Kemungkinan dia ni agent, dia berlakon jadi buyer. Tapi tak apalah, WhatsApp je lah dia. Dia berlakon jadi owner. Dia berlakon jadi owner. Tapi sebenarnya kemungkinan jugalah, mungkin kadang-kadang dia owner ni copy agent punya copywriting kan, letak kat sini kan, kemungkinan jugalah. Apa pun kita tak boleh buat assumption mengatakan benda ni owner ataupun dia ni agent. Kita just blast. Kalau bahagian private, blast je semua, tak ada isu. Kalau dia tanya, you dapat nombor I dari mana? Cakaplah senang-senang, I dapat dekat Mudah. Dah ada bukti. Mudah, siapa yang iklan kan, dia nak argue dengan kita kan. Kita ambil sini, kita HB ni kan, kita screenshot, ini dia punya nombor. Memang I contact dekat sini. Nanti dia diam lah. Kadang-kadang ada owner tu dia ni lupa. Dia iklan dia lupa. Sebab banyak property. Dia ni yang first conversation dengan owner ni kan. Dia gunakan WhatsApp atau respon. Saya akan guna WhatsApp. Sebab kalau saya nak tengok dia reply ke tidak. Tapi sebenarnya kalau misal kata untuk sini, sebenarnya buat call terus sebenarnya. Terus call, okey, apa, sebab kalau owner tu lah, macam owner tu betul-betul nak jual, dia akan layan kita. Kalau dia macam dia nak jual sendiri, dia macam hari ni kan, Vista Comval masuk bila 30 bulan Mei malam lah. Okay, dia dah iklan kat sini. Lepas tu kita call dia pula, Mr. ni boleh tak saya nak tolong jualkan dia. Mesti dah dia marah sebab dia baru iklan. Lepas tu tiba-tiba dia nak tolong jualkan dia nak punya. Cari yang lama-lama dulu. So kita kena introduce lah kita ni agent ke apa. Kalau yang kat sini, tanya terus. Soalan-soalan WhatsApp kan tanya apa kan? Soalan-soalan WhatsApp semua ada dekat sini.
Soalan-soalan dia. Macam ni lah soalan kan. Okay. Rumah masih available, itu je, simple je. Tak perlulah nak kata, okay, saya Fadli daripada MLC Reti, boleh tak saya nak tolong jualkan rumah encik? Tak payahlah. Macam ni je. Okay. So kalau dia reply, baru kita tanya sikit. Okay. So boleh tak? Boleh saya propose rumah puan dekat buyer? Okay, bagus, boleh. Okay, puan kita minta gambar. Sebab gambar dekat sini, dia ada watermark mudah. So kita kena minta gambar. Janganlah kita minta detail sebab detail ada dah. Kecuali lah kalau detail dia tak berapa lengkap, yang tu kita minta juga lah detail. Tapi kalau saya, bila saya dah minta kat sini, kat mudah ni, detail dah ada kat sini, dah ada dalam ni, saya just minta gambar je. Sebab saya nak gambar tu biar gambar yang saya boleh iklankan. So kalau kita copy gambar daripada sini berapa, kadang size dia akan jadi kecil. So bila kita iklankan gambar tu tak boleh nak up. Just minta je. Walaupun kita KOA pun sama juga. Kalau kita nak KOA dengan agensi lain, ejen lain, kita kena minta gambar juga. Jangan dia cakap, you ambil je lah gambar daripada mudah. Jangan. Kalau yang tu, next je lah, cari ejen lain yang boleh KOA. Biasa kalau ejen yang betul-betul yang nak KOA, dia akan bagi kita gambar dengan detail sekali. So kita terus boleh iklankan. So tak apa, yang ni nanti saya share dalam group. Nanti lepas masuk nanti saya up lah. Sekejap lagi nanti you akan jumpa bos kan. Nanti saya up lah. Tapi itulah bahasa Melayu okey. Boleh kan? So, saya tak buat bahasa Inggeris. Okey. Macam dia tengok iklan yang mudah. Dia dapat gambar daripada warna. Nanti kita akan up balik kan. Dekat mudah ke apa kan. Sama juga kan. Sama? Sebenarnya satu rumah tu mungkin ada 2-3 iklan kan. Iklan tu dia benda yang apa nak kata macam mana? Kita kena up selalu sebenarnya iklan. Kena up selalu. Walaupun listing tu dah macam owner dah up dah lah, tapi sebenarnya bila listing tu dah up, benda tu listing tu akan jatuh ke bawah tau. Dia akan jatuh bawah ada sampai next page, 2 page, apa sampai 10 page lah. Tenant buyer biasa dia akan baca, dia akan tengok 1-2 page je. Lepas tu page yang ketiga tu dia dah tak nak tengok lah. So dia nak tengok nanti kini. Sebab apa dia nak tengok nanti kini? Sebab benda tu memang dia nampak benda tu baru. Okey listing ni baru. Padahal listing tu dah 2-3 bulan dah. Tapi sebabkan kita selalu bump dia naik atas, so dia akan nampak listing tu baru. Itulah macam ada tak masalah lah kalau nak selalu buang kan. Itu buang kosong kan. Itu kita, sebab itu kalau misal kata untuk marketing, nanti saya akan ni lah. Sebab hari ni just saya nak share pada ini dulu. Sekali buang listing. RM5. Sekali bang RM5. Bila waktu yang paling sesuai untuk 9 pagi. 9 pagi. Malam? 9 pagi. Kalau malam tak payah. Malam tak payah. So kalau biasa orang cakap 8 ke 9 lah, lebih kurang macam tu lah. So bila 8 ke 9 kita dah bump. Kalau kawasan situ tak berapa aktif sangat, so kita akan ada dalam page pertama. Kalau tempat tu macam Bukit Jalil ada dekat ni, nampak ni ada 684 listing. Tak tahu nampak. So dia paparkan dekat depan ni just 20 listing saja. So bayangkanlah berapa page yang akan pergi ke ni. Memang banyak ni punya. Lain juga iklan. Rumah dah besar, iklan kat depan. Nampak ni. Ini sampai page. Banyak. Page sampai rasa dekat berbelah-belah page. Orang biasa tenant buyer dia takkan lah. Dia akan tengok page 1, page 2, page 3 kadang ikut nasib lah. So that's why kalau misal kata boleh tengok dekat mudah. Tapi kalau dia cari kamu dah katakan dia spesifik cek Vista Bukit Jalil. Semuanya Vista Bukit Jalil saja yang keluar kan. So dah kecilkan sikit dulu skop kan. Yep. So macam ni saya punya iklan lah. So dia ada ni. So dia dah bagi tahu dah, okay, kalau iklan kita macam page 1, page 2, page 3, okey lagi lah. Tapi kalau dah sampai page 4, ni dia suruh kita bump
BAM kita punya listing. So 5 kredit lah. Yang ni kan. So BAM. Ni page 1, okey lagi lah. Page 12. Ini page 20 dah. Tapi tak apalah, ini dah terjual lah. Dah ada orang sewa dah. Yang ni kan, kalau kita BAM kan, kira tidak amount yang sama. Satu BAM 5 kredit. 5 kredit. Kalau mudah. Jadi kat sini ada kan 1 hari, 2 hari. Boleh pilih lah. Tapi ini saya tak nak ajar, ini tak nak. Ini untuk cara cari listing dia. Sebab mungkin ada yang macam tak tahu macam mana nak start apa semua kan. Tapi bagi saya senang, saya guna WhatsApp. Okay, WhatsApp. Kopi ayat satu lagi tu senang kita nak buat kerja. Okay. So saya share yang ni je lah. So setakat ni yang tadi ada apa nak tanya tak? Yang setakat ni. Yang ni tak apa, yang ni boleh baca sebab lagipun semua dah tahu dan semua mislinya lah apa baru kan. Dengan Jamal tak apa, nanti boleh tanya dengan Lay lah. Bawah Ridwan power kot tafsir. Nanti dia boleh ajar lah cara nak cari listing kat sini. Yang ni just saya punya ni lah. Tapi sebenarnya hari ni saya nak ajar cara betul-betul macam mana nak start. Cara nak start Saya biasa guna yang ni. Kalau untuk WhatsApp, saya guna yang ni, WhatsApp. Yang ni dia kena cari dekat Google dia ada. Dekat extension. Okay. Dia dekat ni. Dia lebih kurang macam Play Store, sama macam apa Apple punya ni kan. Ada extension ni kan. Dia ni macam apa? Kalau Android apps je lah. Tapi yang ni sama juga macam apps. Tapi yang ni dia macam kita panggil dia macam extension. Benda ni tak perlu nak download apa pun. Free. Apa yang saya guna free lah. Ada yang berbayar, ada yang free kat lah. Okay. So just type je lah. ni. So boleh ni add dia dekat Chrome. Okay. So bila dah add ni. Ini yang tadinya tak sama kan? Tak sama. Kalau yang ni plugin. Dia tengok juga sebab benda ni pun saya dah buat lama kan. Kadang-kadang benda tu ada, kadang tengok pada PC jugalah. Okay, bu. Okay, closing lah. Tak nak kira lah. No closing. Starting saya basic lah. Ni. Wasender. Okay. So bila dah apa ni? Ya. Kalau ini ni, tahap ni, kau kata sini basic ni WhatsApp Plus ke apa, sudah buat tengok lah. Selalu saya tengok dah training ni bla-bla. Lepas tu dia ada buat tak buat, kita pun tak tahu. Jadi WhatsApp sesuatu sana. Kau? Bos, dah call lah bos. Dah call belum? Dah confirm belum? Okay, so bila kita dah masuk WhatsApp biasa kan guna WhatsApp punya dekat PC kan. So kadang-kadang kita nak masukkan nombor, kita tak tahu macam mana. Sebab kita kena save dulu dalam handphone, baru boleh masuk dekat sini. So senang kita nak buat kerja kan. Tapi dekat Wasender sini, kita just masuk je nombor. Apa pun nombor. Okay, katakan nombor
Mahasiswa apa nombor telefonnya? Kosong? 12 Ah, 35 oh, sekejap. 135 12 135 salah tak? Okey. 2 35 35 77 hmm 110. 10. Okay, bila kita masuk nombor and then letakkan detail kat sini. Macam ni biasa saya blast lah. Saya blast dekat owner kan. Okay, macam saya buat Z resident for sale or not. So apa yang saya buat, just enter je. Terus akan keluar. Tak mesti cuba. Tak perlu kita nak save nama sebab kalau yang ni saya dah save lah. So macam Jamal. Jamal apa? Nombor dia apa? Kosong? Okay. 979 85 62. Okay. Ini saya tak save lah nombor Jamal. Ini terlebih ni. 17 9 tak ada? 979 8562. Okey, betul lah. Ni saya tak save nama. Terus boleh direct hantar daripada laptop ataupun PC. So kita punya handphone tak guna sangat. So save battery. Yang tadinya lah, Kak Malik, tadi yang untuk handphone saja kan? Kalau pakai untuk apa tu? Laptop kan? Ini untuk laptop. Tadi punya bukan yang ni, tadi message me tu. Message me ni lah. Message me yang tu memang untuk handphone saja. Oh, jadi boleh pakai untuk laptop tak? Ini untuk laptop saja. Oh, fungsi dia memang sama, tapi satu untuk laptop saja, satu untuk handphone saja. Yang kalau untuk yang handphone punya, kalau misal kata kita ada dua handphone, maksudnya kita ada dua SIM card kat sini lah. So kalau dua SIM card, satu kita kena pakai WhatsApp biasa, satu lagi pakai WhatsApp business. So kita just, kalau macam apa ni, just masuk nombor pun semua, pilih choose nak masuk apa WhatsApp mana, WhatsApp business ke ataupun WhatsApp biasa. Itu kat sini, nanti function kat sini. Tapi untuk function yang kat sini pula, dia kita kena satu-satu tau nombor dekat sini. So kita kena log out dulu. Okay, katakanlah kita ada dua handphone okay, satu yang biasa yang tadi, and then sekarang ni yang tadi untuk blast. So sekarang ni nak masuk yang untuk biasa guna. Okay, yang ni yang saya biasa. Sekarang honesty sana cik. Kejap. Ini saya punya personal. Saya punya personal pun sama juga. Kita just apabila dia dah ada link dengan web, kita klik kat sini, so dia akan hantar pada nombor yang kita masuk tau. Macam tadi nombor lain. Ini nombor lain. Ini 01713. So kalau boleh saya kat sini kan, saya hantar macam mana? 017 979 8562. Sama juga Z resident ataupun ni saya ubah sikit lah. Saya ubah sikit wholesale dapat lah. Terus enter. Saya tak save pun nama dia. So bila dah ada respon kat sini, macam ada two-way conversation, owner reply, okay, yes, ada available. Okay, boleh tak saya nanti nak. Kalau dah ada macam ni, baru kita save nama dia. So ayat ni sama, dia akan keluar juga. dia akan keluar benda yang sama.
So ayat kat sini kita ubah kat sini je lah. Automatic dia akan ubah. Tak perlu dah kita nak type satu-satu tak perlu. Memang mudah buat kerja kat sini. Nombor telefon tu boleh banyak. Boleh. Nak letak sampai 100 pun boleh. Lepas tu kena block. So minimum kat sini saya bagi tahu apa buat 555 hantar 555. So masuk kat sini 5 nombor plus buat maksimum pun 20 nombor saja. 20 ke 30. Dia macam ni tau, sebab kita bila kita macam kita forward kan kita boleh forward 5 message kan, 5 ke 5 orang. Sekali. One time. Sekali. Tapi apa yang saya dapat beritahu, kalau satu hari jangan blast lebih daripada 100. Itu dia punya ni guideline dia. Tapi kadang-kadang sebelum yang saya buat ni saya blast 30 pun dah kena block dah. Sebab nombor baru. Dia depends pada nasib lah. Itu saya cakap. Sebab ini ada risiko dia. Risiko dia nombor kena block. Kalau buat macam ni. So dia kalau nak buat sikit-sikit. Satu hari buat macam maksimum 20 ke 30 ke dah stop. Besok pula buat lagi. Jadi listing. Sebab yang ni biasa yang saya guna kat sini untuk guna master list. Okay, master list macam ni. So ini master list. Okay, master list ni dia ada banyak. Okay, dia ada senarai semua nama kan, semua nombor telefon. So bila saya dah short kan, saya just nak minta ambil nombor telefon dia. So bila dah dapat dia punya nombor telefon ni, apa yang saya buat, saya ambil 5 copy. Saya just letak. So dah ada 5 kat sini nombor 12. Oh, sekali pun boleh letak 5. Advisable 5, jangan buat sekali 20. Jangan buat sekali 10 sebab kita ikut konsep dia. Konsep dia kalau nak forward pada ni sekarang ni 5 je maksimum. Cuma kalau bila saya kata dah habis, macam ni dah habis kan, dah habis, okay, tak apa kita sambung lagi 5 sampai 20 atau 30. Itu saja. Ini untuk master list lah. Tapi kalau untuk macam kita nak buat kerja kan, macam sini. Kita dah cari tadi dekat private kat sini kan. Okay. Kita macam Pak Mun Bukit Jalil. So kat sini 200. Boleh ambil lah. Ambil dia punya tajuk je. Ambil dia punya tajuk. Tukar kat sini. Saya kat sini still available. So masukkan nomornya. Apa nomornya tadi? 1, 2 kan. Dah, send. Ini nombor salah. Okay. Simple, senang. Tak perlu dah kita nak type satu-satu dekat handphone. Kita nak screenshot. Kalau kita just nak, kalau biasa dah buat kerja depan PC, ini paling senang lah. Okay tak? So memang tak, kalau katakanlah macam dalam sebulan tu saya tak paksa, at least satu bulan tu ada 10 listing sendiri, tak ada isu pun. At least ada listing sendiri. Kalau let's say kalau kurang daripada 10, yang tu macam dalam sebulan tu apa yang punya buat. Sebab kita macam saya pun sehari saya boleh dapatkan dalam 10 ke 20 listing. Betul kan? Saya boleh dapatkan kan? Yang saya share itu apa listing 10 ke 20 listing saya boleh dapatkan satu hari. So why not satu hari tak apa, satu hari target waktu kerja je 20 hari, satu hari nak satu listing. Carilah macam mana sekalipun, tapi ada listing sendiri. So bila dah ada listing sendiri baru kita boleh pergi nanti inspection, baru kita boleh belajar inspection. Kalau kita tak ada listing sendiri, macam mana kita nak inspection? Okay,
Inspection yang risau, ada leader yang akan follow untuk first time. So dia akan ajar macam mana nak buat. So yang ni, hari ni just saya nak share yang ni untuk ni dulu. Untuk cara nak cari listing. Sebab kalau misal kata you tak tahu cara nak cari listing, so untuk next step kata nak market, nak inspection, marketing, nak closing. Nak closing pun tak boleh tau sebab listing tak ada. Ini tak boleh skip Step 1 sampai step 7 ni tak boleh nak skip. Kalau katakanlah saya nak masuk, saya nak buat sini je. Banyak yang cakap, okay, saya nak buat sini je kan. Tapi tak lama. Dia tak lama dalam bidang ni. Saya kata, tak apalah saya ada duit, saya nak buat marketing je. Sebenarnya buat marketing, kod A dengan ejen lain ada macam-macam masalahnya. Banyak masalah sangat. Listing tak quality, listing salah, listing macam lagi lah. So that's why bila kita dah ada listing sendiri, kita dah kenal dah rumah ni dekat mana, location dekat mana, condition macam mana. So bila kita dah ada buyer, kita boleh terangkan, okay, rumah macam ni, tengok. Macam ni kan, kita bawa depan cantik. Tapi bila bawa, tengok. Macam kat atas ni kan, buruk. Contoh lah. So that's why bila kita ada listing kita punya sendiri, kita dah tahu dah mana tempat-tempat yang macam bocor ke apa ke, kita inform awal, okay. Rumah harga macam ni sekian, harga 500. Tapi ada bocor sikit lah. Tapi owner kata dia boleh bagi diskaun 20,000. So macam buyer rasa, okay lah, aku ada 10,000, aku repair, aku untung 10,000. So kita boleh advise dia benda yang macam tu. Berbanding kalau kita kod A dengan apa ni kan, dia tak beritahu pun ada bocor apa semua kan. Kita pun jual lah, okay, rumah ni bagus, rumah ni okay apa semua. Lala sekali, dia akan backfire balik kat kita bila SPA dah sign. Owner baru, buyer dituntut balik. Fadli, kenapa you tak beritahu rumah ada bocor, rumah ada ni. Dia akan datang balik kat kita. So that's why, untuk first time, kalau betul-betul nak jadi perundingan tanah, step ni jangan langkau. Boleh, kalau let's say macam dah tahu dah, okay, cari listing dah tahu, okay, dah inspection dah tahu. Tapi rasa nak fokus pada marketing je lah. Boleh, tak ada isu. At least first step you kena tahu. Jangan tiba-tiba datang, saya nak buat marketing je. Lepas tu ada pula yang jenis, okay, saya datang saya nak viewing je. Boleh tak? Datang apa nak jadi rent, tiba-tiba nak viewing je. Marketing tak buat, listing pun tak ada, tiba-tiba nak viewing. Tak boleh. So kita mesti ada step ni, mesti kena ikut. Tanyalah mana-mana ejen sekalipun, dia ikut pada step ni. Kalau ada ejen yang langkau, tengok dia. Kalau dia berjaya, kita kena belajar dengan dia macam mana dia buat. Setakat ni yang saya belajar dengan banyak ejen yang berjaya sebelum ni, dia follow yang ni. Cuma kadang-kadang kalau dia skip pun, dia dah cover, ada orang yang akan buat, dia ada staff dia sendiri. Dia akan ada macam, adalah anak buah dia akan buat kan, benda macam ni. So dia cover kat sini je. Sebab bisnes ni, tak semestinya kita kena buat semua tau. Bisnes ni kita boleh delegate kita punya task macam mana. As long ada ni, tu je. Ada duit, okay, saya nak hire seorang staff lah, nak ambil admin untuk carikan listing. Tak ada masalah. Ada duit, so saya nak nak hire orang untuk pergi buat inspection. Tak ada isu. Sebab kita tak ada law yang mengatakan apa, bila dah orang macam ni, memang kena tunjukkan, memang dia akan ada rent tax apa semua, memang benda tu wajib lah. Tapi setakat ni tak adalah kata macam benda tu is a must. Kalau misalnya kata nak pergi tengok rumah orang, kena buat rent tax, tak ada. As long owner dia rasa dia macam, okay lah, orang ni boleh tolong jualkan aku punya rumah, tak apalah, ambil lah gambar. Okay. Pakai baju ni lah. Pakai biasa, pakai kena profesional lah. Kena pakai baju macam yang, janganlah datang pakai seluar pendek kan. Kalau untuk ni, at least kalau macam perempuan, pakai inilah yang bertutup lah. Dia tak boleh macam simple-simple kita pergi rumah kawan, tak boleh. Jangan datang pakai selipar. Attire tu mesti kena profesional. Walaupun tak ada pakai tie, tak ada pakai coat apa semua, kalau untuk lelaki lah, at least attire tu mesti bersesuaian. Kalau kita dah ada baju, kalau ada baju, guna baju MLP lah. Kalau tak ada, just kalau lelaki pakai apa ni, t-shirt yang ada collar lah, t-shirt ada collar, ataupun pakai baju kemeja. Macam perempuan better, perempuan tak ada isu sebenarnya. As long
Bila kita sampai tu, kalau owner comfortable, it's okay. Jangan tiba-tiba, ini saya punya experience lah, tiba-tiba macam kalau kita tengok kan, owner tu macam tak comfortable kan, itu kita kena next time kita punya inspection atau viewing, kita kena ubah. Bukan kata tak boleh, saya tak nak kata racist ke apa kan, tak nak macam tu. Kalau kita, kalau macam saya deal dengan Chinese, diorang tak ada isu pun pasal tayar. Tapi kadang-kadang kalau Melayu, kita pergi rumah dia kan, dia macam dia tengok atas bawah. Okay, so setakat ni. So saya dah beritahu yang ni, ada orang tanya tak? Ini simple cara saya di sini. Sebab yang ni, bila dah saya ajar ni, please, sebab saya tak boleh nak push. Macam Mislin saya tak boleh nak push. Macam Jamal saya tak boleh nak push. Sebab bukan bawah saya tau. Tapi at least gunakan dia punya effort sendiri untuk buat benda ni dulu. Test dulu satu hari ni kan. Hari ni kan. Dia time ni ke? Pagi, hari, malam. Nak cek listing? Tak. Customer lah. Customer. Nak blast pagi lah, jangan malam lah. Malam saya banyak kena marah bila blast dengan owner di malam. Sebab dia cakap ganggu dia punya privacy, ganggu waktu dia nak dengan happy-happy dengan family dia apa semua. Better macam ni, pagi-pagi macam ni, ikut waktu kerja lah, senang macam tu. Waktu kerja. Ada setengah-setengah tu macam dia apa ni, dia kerja malam ke ni kan, tak apalah, kita akan jumpa lah yang ada owner-owner yang bengkeng ni, kita jumpa lah. Tapi biasa kalau nak buat waktu kita comfortable sebenarnya. Tapi elakkan buat malam, itu je. Kalau kita nak marketing malam, it's okay. Tapi kita macam, kita sebab nak jumpa, nak apa ni, WhatsApp dengan owner, WhatsApp sebab dengan orang kan, kadang-kadang dia orang punya attitude-nya lain sikit. Dia boleh buat kita down je. Kalau ni just blast je lah, WhatsApp je lah. WhatsApp je, okay, saya apa ni, jangan, hi may I know ada setapak tak untuk share dengan Ran. Kalau ada reply, okey lah. Kita minta lah detail dengan gambar. Kalau kita sekarang ni, kita nak je, kita nak dia reply, okay, yes, for sale. Kita just nak tu je. So next step baru kita akan pergi pada inspection. So inspection nanti kita akan pergi tempat lain pula. Okay, so setakat ni ada apa lagi tak nak tanya? Jadi phone number ni kan, pakai dua nombor kan, data kan. Nombor yang utama tu, dan nombor yang kedua tu buat bisnes. Ataupun nombor yang kita register dengan Mana ada register? Kalau untuk blast, kalau master list, biasa dia jangan pakai nombor yang kita main. Nombor yang biasa kita pakai tu jangan. Takut kena block. tapi nombor yang kita register tak letak. Boleh je, tak ada masalah pun. Advisable, jangan guna. Sebab kita dah biasa apa WhatsApp, apa awet, apa WhatsApp bini apa semua kan. Tiba-tiba kena block, masalah. Awet tau. Yes. Just untuk blast je kena ambil. Macam saya ada 15 nombor. Pas untuk blast je. 5 kena block. Khas untuk blast listing saja. Tapi bila result dia okey lah, dapat lah. 1 hari 20, 1 hari 30. At least direct listing tu dengan kita. Kemudian apabila deal dengan owner tu kan, baru tukar nombor yang biasa. Boleh. Kita just nak tahu yang tu je. Kita just nak tahu macam mana. 11 ni pakai nombor sama. Malah, orang ramai kan. Dia nombor kan. Boleh register kan. Boleh. Jadi nombor ni ayah.
So ini macam ni kan. Bila saya dah blast, dia cakap dah rented out. Ni blast. Okey lah. Tak perlu lah kita nak push dia lah. Macam ni pun sama juga rent. Banyak. Ini pula dia nak tanya harga. Okey lah. Bila kita dah apa ni kita tanya banyak-banyak ni, dia cakap macam ni pula, apa now? Ada yang tak balas lah. Ada yang tak balas apa semua. Yang ni kena marah. Never had. Macam-macam kita akan jumpa macam-macam. Macam ni kan. Soul, don't have. Kita just tanya je. Kita tak ada kata untuk ni. Macam ni lah, Sorinan. Rented. So, kita nak tahu. Okay, dia nak ke ada betul-betul potential ke tidak? Ni lah. Kalau macam ni, dia bagi gambar. So, maksudnya, dia memang nak lah. Jual rumah dia. So, bila kita dah dapat detail dengan gambar, kalau kita rasa macam gambar tak berapa cantik, ataupun kita nak buat video, baru kita buat inspection. Rumah kita kena buat inspection sebab kita kena tahu lokasi dia kat mana, apa masalah dia, apa semua. Kita tak boleh katakan bila dah dapat gambar, okey. Yang ni listing, my listing. Boleh, tapi kena buat inspection juga rumah. Kena tahu juga lokasi rumah tu dekat mana. Dia nak cakap, nak jumpa dia. Cakap je lah. Dia macam tak nak layan kan. Dia kata pakai je gambar tu. Memang dia akan cakap macam tu kan. Tapi itu adalah kita punya strategi nak buat macam mana. Macam kalau saya punya strategi, saya cakap saya nak buat video. Macam mana nak buat video dia? Saya tunjuk bukti apa saya punya video. Ataupun katakanlah berlakon kata nak buat video call pun boleh juga. Kita kena ada macam-macam strategi. Kalau kata owner tak bagi nak tengok apa dia punya rumah kan, cakap dia. Ni saya akan buat video macam ni. So saya ambil gambar ni. So bila kita dah buat video rumah, so kita boleh kurangkan apa viewing tau. Maksudnya kita nak cari yang betul-betul potensial, yang betul-betul minat dengan rumah, dia dah tengok dah video ni. Okey Fadli, boleh lah saya setkan lah untuk viewing. So kita dah boleh elakkan daripada viewing sia-sia. Yang ada jenis, sebab buyer kadang sekarang ni banyak jenis window shopping tau. Dia akan tengok, dia tengok rumah sini, dia tengok rumah sana, tapi dia tak beli pun, dia nak tengok je. Interior. Dia nak tengok interior je. Kalau dah macam ni, saya dah terang dekat sini dah. Dia punya apa ni, for sale. Macam mana rumah ni setingkat ke 2 tingkat. Rumah ni ada ulat gonggok ke tidak. Ada. So, rumah ni jenis macam mana, bare unit ke, ada balcony ke. Yang tadi siapa cik? Yang ni Abang Fazal. Ini listing Abang Fazal. Nampak interior dia. Yang ini kita panggil dia bare unit. Sebab bare unit ni tak ada apa-apa, kosong. Kalau dia ada lampu dan kipas saja, tu consider bare unit atau Bare unit juga. bare unit? Kalau ada partially tu macam ada kitchen cabinet, ada aircon. Itu bolehlah kita anggap macam apa ni. Kipas dia bare unit. Bare unit je. Nanti share orang dulu nama-nama boleh? Apa tu? Bare unit, lampu, kosong. Oh ada terma tu. Dia 3 Nama-nama kan? finish, lepas tu finish dengan bare unit. Apa yang tulis boleh bagi tahu ni. So yang ni just tunjukkan apa benda dalam interior macam mana. So ini kitchen punya. So kalau macam ni ada dry kitchen ke wet kitchen? Kita panggil. Yang ni, dalam kat sini kalau kita tengok ni. Kitchen ni lah. Tak ada dry, tak ada wet. Memang open, memang yang ni memang biar. Kecuali lah kalau dia dah tutup kat sini. Mungkin ada separate lah. So ini ada upper level.
So bila tengok rumah atas, Goyang macam ni pun Sebenarnya tengok apa macam ni. Datang dari beli. so bila kita dah apa ni, kita nak inspection, kalau ada rejection, kita cuba macam-macam cara. Tak semestinya bila reject, okay tak payahlah, tak payah buat lah. So rumah ni kan, dia tengok ada berapa bilik ke. Setakat sini saya buat video ni tak ada tak ada lagi lah yang apa, tangkap gambar hantu apa kan. Tak ada lagi Sebab minta izin tu. tangkap gambar tak ada. So kalau yang ni boleh nampak, kalau master bedroom, okay, dia ada balcony sendiri. Kalau kita call in dengan ejen luar, kita tak tahu tau rumah tu macam mana, gambar dia macam mana. Ini kalau kita buat sendiri, okay, kita dah tahu dah exactly tu macam mana. Itu dia punya, sebab itu kena ada listing sendiri. Lepas tu apa macam tiba-tiba kata owner cakap kan, takkan satu video kan, buatlah lagi video, tunjuklah lagi video. Mungkin video kat sini apa sini ke kan. Ini Akadia dekat Subang. Tengok dia punya condition semua kat sini. Walaupun kata tak adalah profesional sangat macam ambil shoot video ke apa kan, at least nampaklah kondisi rumah tu macam mana. At least kita ada buat. So kalau macam ni, yang ni dah kira macam ni dry, kat sini dah wet lah, wet kitchen. Sini pun apa dia punya ni. Tunjukkan dia punya apa bilik air macam mana. Ada store lagi. Dia tak ada lift kan? Ini walk up. Kita selalu buat dalam Facebook ni. Apa tu? Facebook feedback dia slow sikit je. Tak ada feedback pun. Lebih bad. Dia okay, kalau misal kata Facebook, kalau nak iklan kan, dia kalau kita iklan tempat yang orang tak berapa nak cari sangat, dia lambat lah nak dapat. Tapi kalau dia punya exposure pula, kalau misal kata tempat tu memang banyak orang cari, tapi iklan kita just Facebook je, exposure tu biasa kalau orang cari listing, cari kat mana? Main mudah. Dia buka dekat ni je, dekat Chrome je. Dia buka kat Google. Dia akan buka Google, okay, katalah nak cari rumah tu dekat mana? Yang mana nak cari rumah kat mana? Oh, 2 cave? Dah. Boleh farming lah. Taman Samudra, sama berada. Sebab saya duduk ni, dalam kota. Oh, boleh lah. Memang saya tengah farming area Batu Cave sekarang ni. Saya buat tunjuk Facebook saya sebenarnya. Tahun ni dah tengok. Kalau Batu Cave, mana tempat yang apa ni? Taman Samudra Taman Samudra. Kami berada. Taman Kau boleh ada Batu Cave, Samudra. Okay, Taman Samudra Batu Cave kan. Saya buat Facebook macam ni je. Salih. Ni. Supaya orang dapat gambar. Satu lagi. Besok. Memang bahaya kat Facebook kan. Boleh kena block. Dia sudah ada page. You kena buat juga. Page Baru. Facebook. Dia baru join lagi. Baru hari ni. Satu rumah boleh. Berapa orang? Jadi, 2 orang. 100. Ini lebih 6 orang. Okay. Dia tu. Ni macam ni. Tengok Kalau misal kata masuk je apa-apa katakan dekat area Taman Samudra kan. Terus sekali yang akan keluar, yang kat sini H-Prop lah. H-Prop biasa untuk property guru, property. Kita Google. Kat Google.
So dia akan tengoklah kalau hostel rent kan, dia takkan terus direct pergi apa ni, Star Property ke, dia takkan terus pergi direct kat Facebook. Tengok Facebook ada tak? Facebook tak ada. Sebab dia tak ada exposure. Yang ni kalau untuk ni kita panggil dia traffic. Kalau macam ni kan, ada 12. Kalau property guru, orang akan klik, okay, saya nak cari rumah Samudra, bajet dia berapa? Dia kata tengoklah bajet dia 1.6, cari bajet 300, tak jumpa kan. Jadi 540 sama Samudra. Orang akan cari kat sini, dia takkan cari kat Facebook. Jarang kalau let's say macam pergi Facebook kan. Jarang lah, biasa kalau dia punya ikut pada trend apa ni pun kan. Jarang lah nak cari rumah kat sini kan. Nak cari rumah. Jarang lah, memang jarang. Orang tak tengok sangat kat Facebook. Kecuali bila dia buat FB page. FB page, dia buat FB ads. So benda tu dia akan landingkan dekat kita punya story. Dekat ni lah. Kita punya story ni kan. Banyak story ni kan. Tiba-tiba ada benda ni. So maksudnya macam kita tengah scroll dan tengok kita punya friends buat apa semua, tiba-tiba dia ada sponsor ni kan. So benda ni yang akan attract pembeli untuk tengok kita punya rumah. Ini kena bayar lah. Kalau misalnya kata guna yang free, memang orang takkan tengok ni. Nak tengok friends, okay, tiba-tiba ada keluar pula sponsor. So benda-benda sini dia akan attract. So bila kita scroll, tiba-tiba ada ni pula. Ada ni apa, masa ni kan. So that's why, sebab itu kita sebagai rent ni, kita dah ada special sebab kita dah ada kita own punya platform tau. Berbanding kalau kita macam buat marketing benda lain, macam contohlah kita market untuk kowe ke, kita market kan untuk buku ke, insurans ke, unit trust. Diorang tak ada platform sendiri tau. Tak ada tempat yang untuk diorang untuk marketing. So diorang terpaksa guna Facebook je. Tapi kalau untuk property, kita ada macam-macam. Kita ada iProperty, kita ada Mudah, kita ada Edge Prop, kita ada Star Property, kita ada Property Guru. So kita dah spesifik dah. Orang kalau nak cari, okay, nak cari rumah dekat mana tadi? Taman Samudra, katakanlah Dana Kota lah kan. Untuk nak cari Dana Kota. So kalau yang ni, dia keluar Facebook Dana Kota, dia sebab apa terlampau ni kan, dia tak beritahu rumah ke apa kan. Cuba kalau Dana Kota bukan rumah Dana Kota. Sebab kalau rumah, terus dah mudah lah. Dari sekarang ni property guru. Orang akan klik kat sini lah. Orang takkan kata dia pergi direct kat apa sini, okay, saya nak masuk kat sini lah, scan. Saya rasa setakat tu je. So, ada apa pertanyaan lagi tak? Yang nombor-nombor tadi kan, nombor tadi kan, yang profile kita tak tambah ke apa? Kosong. Apa macam mana? Profile dia. Dia kosong dia ataupun kita tak dapat gambar? Apa-apa gambar boleh. Dia kalau misalnya kita nak masuk ke sini, masuk ke ni, memang kena letak gambar profile. Letak gambar rumah ke, gambar burung ke, tak ada isu. Tapi kita punya main kena letak saya memang kena ni sebab kita nak branding, letak gambar sendiri, gambar profesional. Jangan tak ada gambar, sebab kalau tak ada gambar orang tak akan recognize you sebagai rent. Gambar untuk main. Untuk main. Ni yang nombor-nombor lain. Tak apa, pakai je siapa-siapa punya. Macam ni kan. Profile, letak gambar main. Okay, janji profesional, nampakkan kita ni profesional. Janganlah letak pakai tengah apa bercuti ke, tengah berkayuh basikal ke. Sebab bila orang nampak macam ni, kita WhatsApp dekat dia just first kali kalau you nombor, orang akan tengok profile dulu. Dah jadi kebiasaan lah. Saya pun sama juga. Kalau ada orang baru masuk kan, macam ni baru masuk kan, saya akan tengok profile dia. Kalau profile kosong,
Saya tak tahu dia ni ejen ke, dia ni siapa ke, saya tak tahu. Tapi ni dia ni memang Jamal kena letak gambar juga. Kalau kita nak WhatsApp kan, nak blast kan, yang tu pun kena letak gambar profile orang bertiga. Tak payah. Kalau untuk blast letak je siapa-siapa. Untuk main saja letak nombor ni. Nombor kita. Okay. Okay, kalau macam tu saya tamatkanlah training hari ni. So apa yang tadi bos Andrew cakap tadi, lepas ni tolong praktikkan terus lah. Okay, jangan apa bila dah saya tunjuk ini nanti balik tak buat. Tak tahu macam mana nak cari listing kan. So ini saya akan record, macam sekarang ni saya akan record. So benda ni saya dah tunjuk, saya akan share juga dekat kita punya ni. So kalau ada apa-apa macam pertanyaan ke apa, boleh direct tanya saya. Okay, so nanti tak adalah isu nanti kata MLP tak ada buat training, tak ada bagi tahu macam mana. So ini buktilah mengatakan memang saya akan start. So benda ni saya akan ajar step by step lah. So akan habiskan dalam 7 silibus ni lah. Buat kat sini juga, saya akan buat kat sini juga. Satu. So lepas ni sebab bila dah sampai ke inspection ni lebih kepada praktikal tau. Sebab maksudnya kena pergi dekat rumah tu buat inspection. Lepas tu kalau marketing ni kita boleh buat kat sini lah. Tapi tak apalah, nanti saya akan buat praktikal kat sini lah. Kita ambil gambar kat sini je untuk inspection. Saya ambil gambar. Ya. Okay, itu saja